Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada masjid, kita tengok soalan orang dua yang burung. Soalan pertama, manusia makhluk paling baik, tetapi kenapa mayatnya bila mati paling busuk? Dia rajin bau mayat. Dia kata manusia ini makhluk yang paling baik, tapi kenapa bila mati mayatnya jadi paling busuk? Padahal bangkai ayam busuk dah. Bangkai ikan busuk lagi, bangkai manusia. Dia sebenarnya pada jalan adat kebiasaan bangkai itu busuk. Okey? Cuma kenapa manusia lebih busuk? Dia sama macam peti sejuk. Peti fris kat rumah kita, kalau barang sedikit kurang bau busuk, kalau barang terlalu banyak di dalamnya baunya busuk. Betul atau tidak? Ayam dia makan padi dengan nasi je, beras. Okey, dia tak makan wagyu, dia tak makan cikedi. Jadi pemakanannya tak banyak jenis. Kita serba mau naik ranggah belaka. Wak mari makanan Korea puak penuh geruk. Mari makanan Jepun sombak penuh mulut pula. Mari makanan makan belaka. Segala jenis makanan kucing kita makan. Kucing makan ikan, kita bahan ikan. Makanan binatang-binatang maun, jenis makan daun, kita bahan daun. Ada binatang jenis makan ubi, benda babi, kita makan ubi. Bahan jenis makan benda dalam rating, kita bahan kot dalam rating. Segala jenis makanan binatang kita makan belaka, maka segala bau bangkai binatang ada pada kita. Logik gitulah. Apakah hukum cikgu kerat rambut pelajar? Hukumnya boleh. Kerana supaya taat pada peraturan. Cuma mengaibkan pelajar itu tidak boleh. Kita buat sampai jadi rosok kepala dia. Tak boleh lah. Nak mengaibkan. Tak boleh. Potong biar jadi pendek. Atau potong separuh biar pendek, nanti diperbetulkan oleh budak itu. Kerana kita nak denda, tujuannya adalah mendidik, bukan membalas dendam. Abang saya, jiran saya, dia selalu kacau saya, emosi saya. Dia suka bakar getah dan kumpul sapah dekat rumah saya dan bakar. Adakah dia bebas dari hukum Allah? Orang sebelah bakar sapah, dia ni sakit hati, dosa tak? Dia kalau tidak sampai memudaratkan, tak ada masalah, boleh bakar sapah. Bukan wajib ambil sapah pergi bakar Kuala Lumpur, tak ya. Tapi kalau sampai membusukkan rumah orang, hendaklah kita ambil dan bakar jauh. Ambil dan bakar tempat yang jauh. Kerana kaedah kita la darara wala dirara, tak ada mudarat kepada kita dan tak lagi mudaratkan orang lain. Jadi sebab tu dalam bab jiran ini sebaik-baiknya ialah orang lain tak susah dengan sebab kita. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa jasadihi. Orang Islam terbaik ialah orang Islam lain tak terganggu dengan mulutnya atau perbuatannya. Jadi bakar bila apa rumah orang, siapa busuk kohong bi rumah orang bau sapah. Tak boleh gitu. Zaman dulu mak ayah ngekah anak minta izin kepada tuan rumah hak ada nak buat backwalk. Contohnya nak tupang sebahagian nak buat ngekah dan tuan rumah bersetuju. Kadang-kadang sah ngekah itu atau anak-anak hak tua ni kena buat ngekah semula. Baik. Orang rumah sebelah nak buat jamuan kahwin, nak sembelih lembu. Okey. Kita dapat anak seorang baby, nak ngekah satu bahagian. Tak ada siapa musim korban. Kita minta sebahagian kita nak bayar untuk ngekah daripada lembu untuk backwalk. Faham lagi soalan? Atas seekor lembu kita nak 1/7 kita bayar beli dan sembelih niat akikah. Hukumnya sah dalam mazhab Syafi'i. Bab kita boleh capur
Ada sebahagian akikah, ada sebahagian korban, seekor lembu boleh. Ada sebahagian tu korban, ada sebahagian tu jual daging pasar saja, boleh juga. Atau sebahagian ni untuk jual pasar, sebahagian untuk akikah, sah juga. Soalan seterusnya, kalau ada orang sah depan kita tubik keluar ketika solat berjemaah kerana dia batal, apakah yang kita buat? Jemaah hadapan bergerak tepi ke tempat sah yang kosong itu, atau jemaah daripada sah belakang perlu bergerak ke hadapan untuk mengisi ruang sah? Tengok, jika sah itu di tengah, maka orang belakang pergi ke hadapan. Kalau sah itu di tepi, orang yang di tepi hanya menutup. Contoh, orang yang nombor 2 keluar, tinggal seorang yang tepi dinding, maka yang di kanan itu rapatkan ke kiri. Kalau di tengah sah, hari ni 30, hari ni 30, jadi main tu kejauh lagi, ketuk, ni ketuk, ni ketuk, ni ketuk pula. Jadi hak belakang saja ada 5 sah, belakang ke depan, 3 ke 2, 4 pergi ke 3, 5 pergi ke 4. Okey, yang lebih sedikit pergerakannya dan cepat siap. Soalan seterusnya, hukum orang bukan Islam dengar ceramah ustaz melalui YouTube, boleh atau tidak? Sebab mereka tidak masuk Islam. Boleh. Bahkan orang bukan Islam, orang kafir boleh datang kuliah, masuk dalam masjid. Yang dia boleh masuk Masjidil Haram. Dan satu lagi pendapat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Okey? Lain pada 3 masjid ini, 2 syarat nak masuk. Syarat pertama, jaga adab-adab, tak boleh masuk pakai spender. Faham? Kena beradab. Faham lagi? Yang kedua, diizinkan oleh penjaga masjid. Tak salah kata dengar dalam YouTube, tak ada kena-mena, dia duduk di rumah dia. Tahu tak? Dalam masjid dia boleh masuk. Orang kafir pasang lampu contoh, CCTV gitu. Pasal hak pandai orang Islam mati dah. Baru ni bahan karung. Ada orang kafir boleh masuk. Boleh masuk. Tapi 2 lah, menjaga adab. Yang kedua, minta izin. Dia memang diberi izin. Boleh. Okey? Apatah lagi masuk nak tengok orang semayang, lagi dibolehkan. Dia nak tengok orang semayang. Dia boleh, itu cara dakwah. Nak tengok orang kuliah lagu mana, nak dengar, boleh. Nak akikah bukan korban kerbau. Nak akikah bukan musim korban. Dengan masuk 2 bahagian lembu, yang mana lembu itu nak dibuat jual. Makna saat ni macam tadi sama. Lembu nak buat jual, nak sembelih. Kita nak masuk 2 bahagian korban, boleh kalau musim korban. Yang tak boleh bukan musim korban, mungkin niat korban. Tak boleh. Kerana musim korban tu tak. Hari mana? Hari raya, 3 hari tasyrik, 4 hari. Tapi kalau akikah tak masalah. Musuh esok sembelih lembu dah, jual pasar esok sembelih. Aku nak beli 1 bahagian, niat korban. Niat akikah. Faham lagi? Boleh macam tadi. Jadi lepas pada sembelih, jadi wakil macam biasalah. Saya wakilkan awak sembelih 1 bahagian korban dari 1 bahagian akikah saya daripada seekor lembu. Orang yang tukang sembelih kata, saya terima dah, cukup. Dia pun sembelih. Jadilah sembelih itu bahagian kita 1 bahagian untuk akikah, selebihnya jual beli. Dia kata tak boleh jual beli, hak bahagian korban tu, bahagian akikah haram jual beli. Nampak? Hak bahagian jual beli boleh, tak ada masalah. Okey? Macam orang nak pergi buat haji, niat nak buat haji nak niaga dua-dua boleh. Faham? Dia nak buat haji dan sambil berniaga, hukumnya harus. Yang kata haram pula. Pada tahun 1970-an dulu, mak saya diambil oleh keluarga angkat dan ditukar binti kepada nama ayah angkat dalam IC dan surat beranak. Jadi semua urusan berkaitan pelajaran dan pekerjaan sekarang, penjawat awam menggunakan IC dan surat beranak baru. Ibu saya bimbang.
urusan rasmi akan menjadi susah kalau berlaku pertukaran dokumen. Namun ibu saya telah pun berjumpa dengan keluarga kandung dia. Perlukah ibu saya menukarkan balik binti kepada ayah kandung dalam IC dan surat beranak? Dengar baik-baik. Jika tukar nama yang ini menyebabkan tukar nasab, hukumnya haram, dosa besar. Nak kau bawa dulu. Siapa yang buat kerja ni haram, berdosa besar. Kena laknat. Itu nak dengar dulu. Lepas tu nak taubat, tamu taubat, terpulang. Okey, solution dia begini. Wajib tukar balik kepada nama bapa yang asal. Okey, bila? Jika tidak mendatangkan kemudaratan. Tapi jika tukar balik mendatang kemudaratan, ditarik balik CJ, tak laku dah CJ dia, lesen dia tarik, dia buat semula, banyak benda rosak biar. Faham? Maka diberi kelonggaran. Apa? Hendaklah kamu buat satu akuan surat sumpah di mahkamah, ada cop mahkamah, bahawasanya nama-nama ayah yang digunakan dalam surat-surat rasmi itu bukan ayah sebenar, dan ayah sebenar ialah si fulan bin si fulan. Faham tak lagi? Jelas. Soalan seterusnya. Datang undangan kahwin dan ziarah kematian adakah wajib pada wanita? Tak, wajib atas laki-laki. Bukan atas wanita. Kerana wanita itu dia duduk di rumah. Al-mar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihinna. Perempuan itu banyak badannya ada aurat. Yang terbaiknya mereka duduk di rumah. Jadi dalam hak Nabi kata man apa benda ni du'iya ilal walimah falyatiha, barang siapa yang diundang pada walimah hendaklah wajiblah dia pergi, mana orang laki-laki. Okey? Tapi jika orang perempuan pergi hukumnya harus. Bila harus itu? Jika mengikut syarat. Apa syarat? Jika dia ada suami, mesti dengan izin suami. Gamuk-gamuk kalau bini kita nak pergi kat orang nikah kita dak wi, gua ni gamuk. Jangan acur mau. Faham lagi? Pala lembu lepas laga gitu. Pam. Faham lagi? Jangan main kau puang. Kalau bak orang nikah, dia lebih ada mengerti sibuk. Betul tak? Hak umur 68 tu lama ricu lagi. Faham lagi? Macam chimpanzee yang muka. Faham kan? Dia dah dia kau kalau bak nikah, tunang, sibuk lebih ada ngating. Abim dia nak cara. Tengok kalau anak nikah anak kita. Hak letak bagian dulang berapa bekas ayah ke mak? Sibuk dia. Ayah boleh masuk dapur. Anak kalau nak khabar nak sanding nak sanding ayah ke mak? Mau. Kalau bagian bak sewa baju ke apa mak. Ayah setengah gitu duduk biar mak. Ayah main latu-latu sendiri. Laku mak. Dan nak tu nak bajet. Betul tak? Nak buat 3 bekas lah tu. Maknanya gelang sorak nak tahu ke puang, ke bini, kasut se, nak. Lepas tu Quran se. Mak dia buat 9 bekas. Boleh dia ke tak? Buat 3. Buat 3 aku tak mau cerita. Yang ramai kau puang. Betul tak? Sama bini orang Terengganu ke, orang Kelantan, Kedah, sama je. Muak 3 aku tak mau cari. Susah sebut nama aku. Nampak? Nak minta tolong apa anak? Minta tolong ayah. Ayah kita nak buat 3 bekas ya, tapi tidak apa nak ada. Mak suruh buat 9 bekas. Mak kabar mak buat 3. Ayah dah berani. Ayah dah berani. Makmu tak kamu tak tahu. Dah ingat hari tu adikmu ayah kabur mana tu. Cekik ayah berlalu macam ayah. Faham? Ramai kau puang. Sibuk dia. Kalau dia pergi kat orang ni, kau habis benda je kelebek. Dia tengok patah rabung. Rabung, kelambu, katil, atas golek, cek habis. Kaki pengating. Kaki cekam. Nampak? Kaki pengating, kelebek habis. Balik dia kita tanya, mana yang pergi kat orang sanding ni? Macam mana pengating? Pihak lelaki
batang ni. Oh, ya uluk. Kalau lelaki putih, bini tu macam robok. Bagian habis benda. Dia yang molek kali. Padahal perut macam payang. Apa hukum cikgu tanpa murid? Boleh? Boleh tanpa? Apa? Salah. Dia kata tak boleh tanpa pada muka. Wala tadrib bil wajhi, jangan kamu pukul pada muka, kerana muka itu kemuliaan. Dah siapa nak tapak belakang, tapak punggung. Supaya dia rasa bersalah, bukan nak seksa murid. Cikgu pukul murid tu supaya dia rasa salah. Bila dia rasa salah, baru dia rasa tak mau buat dah. Kita tak, kita pukul anak kita supaya puas hati kita. Itu salah. Kita pukul anak boleh, nak suruh dia rasa salah. Oh, patut aku kena, aku buat salah. Gitu je. Kita pukul bukan nak suruh puas hati. Tu yang faham apa belah, bireng. Biru tak belakang kawan tu. Akhirat kena jawab. Kalau anak kita halal lagi, dak halal, kau nak. Nampak? Dak adang dengan kesalahan. Pukul kuat pada salah. Salah sikit je. Ngosek adik je. Yang mau pukul dengan tali pinggang apa biru apa. Muka tak boleh pukul. Lembu pun tak lewat. Kasar-kasar. Nabi tengok seorang laki-laki nak regek lembu, nak bagi rebang, nak sembelih, dia terik telinga. Nabi dia, jangan pegang telinganya, pegang lehernya. Kita tengok ni dalam TikTok, berjelek-jelek lembu. Tarik kaki kok ni, tarik, tekok tarik untuk depan. Lain 18 orang, ni 30 orang. Tak ada adab belaka. Biadab belaka. Tiap mengikut sunnah. Nabi kata beri rehat. Nampak? Faliyarih Nabi hatahum. Daklah kamu ringankan, rehatkan sembelihan kamu itu biar dia rasa lega, rasa rehat. Kita patut ambil tahi. Nampak? Sakitnya pijak atas muka, pijak atas mulut. Dah erti bahasa belaka. Nak rebang hangat gitu dia tak tahu. Jadi tradisi jadi jahat. Saya nak tanya pagi saya jimat dengan isteri saya, lepas tu ada darah. Saya terus berhenti. Kerana ingat darah haid. Lepas tu petang saya tanya isteri saya, darah apa je kamu? Tak ada, saya jimat sekali lagi. Kena kemusak mau. Mak mana sekor tanya ni. Lepas tu keluar darah pula. Rasanya haid dah. Sebab tarikh lebih kurang dengan bulan sebelum ni. Apakah hukum? Jawabnya kalau haid kita tahu haram. Fa'tazilun nisa afil mahid. Jangan kamu jimat kamu dalam jika mereka dalam haid. Faham? Tapi kalau tersalah dimaafkan. Maaf. Tak berdosa. Tapi wajib berhenti. Pagi salah, petang salah pula. Kerek salah. Kenapa? Gitu tak apa, salah acak pun. Tapi jangan disengajakan. Kalau sengaja hukumnya haram. Ketah terakhir. Lepas jimat pula tadi jimat dah. Parok ke dia burung ni. Lepas jimat tok laki mati mengejut. Mati terus. Aduh lah. Tak ingat mati terus. Adakah perlu dengan mandi mayat saja atau guana? Dia tanya. Lepas jimat mati suami. Waktu hari tu ingat tak? Viagra keluar. Tahun berapa? Ingat je mak? Viagra tahun apa? 90 hang tau. 96, 97 gitu lah. Baru cipta Viagra, satu obat untuk orang tua hak tak larat nak jimat dah, dia jadi bangun mula Angry Bird. Lama mati. Memanglah bangun, tapi bila dia jimat lebih daripada umur tu. Sebab apa? Sebab tu Allah jadikan kita ini tak boleh sentiasa kuat. Nafsu akan jadi lemah. Kalau kuat sama, dah hari sejik itu. Waktu masuk 60 darah. Tak nak pergi dah. Waktu dia mari sejik. Puasa. Kalau boleh jimat dah hari ni. Lagi. Tu pun dah hari lagi. Dia gitu. Jadi Allah jadikan sekejap 40 tahun lebih kurang dapat merasai nikmat jimat, kemudian Allah cabut balik
untuk kita berhadap kepada kematian, duduk di masjid pagi, petang, siang, malam. Nah, kalau tidak tak ada akhirat kita. Betul tak? Ha. Jadi umur 70. Dogok dah, makan baiklah kakoh, jadi keras. Faham lagi? Bila jimak dia memanglah. Kalau tu kuat, jatuh tak, jatuh macam biasa lemah. Takat apa tua lah. Nah, dua ini meninggal dunia. Faham lagi? Nampak mari lelah. Tak? Tak. Apa hati? Ada sekali ingat tahun 90-an tu. Nah. Berapa ya sutik tu? Macam mana? Apa? Tak dah beli. Siapa tahu? Lek. Berapa ya sutik? Tak tahu. Baik no. Tak puluh riyal kat 80 riyal saya sutik tak? 17 tu. Duit dah. Ngai sikit duit lalu. Orang biasa guna 70 riyal. Masa tu mahal 90 hang. Soho seluruh dunia ni. Oh, jadi orang-orang tunggu cakap besar belaka. Minum air kedai gini mau tangan. Faham? Pas orang bola kotak mati. Lagi. Nah, pasal dia memang gagah sek, tapi nya dak dang paru-paru, dak dang jantung. Nah, jadi mari lelah meninggal dunia. Baik. Jadi malam ni dia mari tanya dah, wakil lah bagi si mati. Lepas jimat mati tu lelaki, kena mandi mayat saja ke mandi junub juga? Tu soalan dia. Okey, bagus. Jawabnya cukup satu mandi saja. Sama juga dengan kita kalau 4 kali hadas sekali mandi. 2 hadas sekali mandi. Orang puang beranak 1 hadas besar wiladah. Kemudian nifas 2 hadas. Nanti berti darah sekali mandi saja sudah memadai terangkat hadas. Okey? Macam kita ada cek tak? 4 berlaku hadas sekali wuduk saja. Kita tidur batal wuduk. Betul tak? Batal wuduk. Bangun tidur kencing batal tak? 2 kali batal. Lepas kencing setuh bini. Lepas setuh bini batal tak? Batal. 3 kali batal. Lepas setuh pegang Angry Bird. 4 kali batal. Sekali saja wuduk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana, 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.